Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kak Tina ucapkan kepada rakan-rakan sekalian, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah Kak Tina sihat pada hari ini dan Alhamdulillah cuaca sejuk dan ada hujan di awal pagi hinggalah sekarang rintik-rintik. Baiklah rakan-rakan sekalian, hari ini Kak Tina nak ajak rakan-rakan ikut aktiviti Kak Tina membersihkan sotong dan udang. Dan selepas itu Kak Tina nak masak sambal sotong daun jeruk dan atau sambal sotong daun limau purut. Baiklah rakan-rakan sekalian, sekarang ni Kak Tina tengah gunting kepala udang tadi. Dan sekarang ni Kak Tina dah siap belah bahagian belakang udang dengan menggunakan gunting. Dan proses membuang kulit udang ni Kak Tina tak buang semua, tinggalkan di bahagian ekor sedikit. Dan Kak Tina juga dah buang tali usus udang tersebut. Sebenarnya kalau ikut kajian doktor memang berbahaya lah ya kalau kita masak dengan adanya talian atau usus udang tadi. Itu kita kena ambil kira jugalah demi kesihatan kita. Okey, baiklah sekarang Kak Tina dah nak bersihkan sotong. Kak Tina cabut satu-satu kepala sotong tadi untuk dibersihkan ya. Kalau sotong yang Kak Tina beli ni agak besar, saiz sederhana, dan sebenarnya sotong ni pun ada banyak jenis dan ada banyak nama dia. Ada sotong bulat, ada sotong panjang, ada sotong putih. Kemudian ada sotong kecil-kecil tu. Kalau sotong kecil-kecil tu memang kalau nak masak kita kena bersihkan agak rumit sedikit lah. Jadi sebab tu Kak Tina tak suka sotong kecil-kecil tu. Dan sotong kecil-kecil tu memang sedap dibuat sambal sotong dengan dakwat dia sekali ya. Okey, masalah dakwat tu telah dibahaskan oleh para alim ulama, mengatakan bahawa alamak lupa nak tutup mesej masuk. Okey, sebenarnya telah dibahaskan oleh alim ulama mengatakan bahawa tak ada masalah jika kita memasak dakwat sotong tersebut. Baiklah rakan-rakan sekalian, itu tak perlu diperbincangkan. Itu bergantung kepada penikmatan masing-masing lah. Kalau bagi Kak Tina kurang suka sikit nak masak dengan dakwat tersebut. Okey, sekarang ni Kak Tina dah buang kulit sotong tu dan Kak Tina buat menggunakan perahan limau kasturi ya. Sebab limau kasturi ni dia sambil membersihkan dia ada meninggalkan bau yang harum. Kalau guna limau nipis pun boleh, tak ada masalah, dia ada bau dia tersendiri. Itu bergantung kepada masing-masing cara lah untuk membersihkan udang dan sotong. Bagi Kak Tina, ini cara Kak Tina gunakan limau kasturi ya. Okey, sotong telah dibersihkan dan tinggal udang saja lagi yang belum dibersihkan. Okey, baiklah rakan-rakan sekalian, apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat dan semoga dilancarkan dan dipermudahkan rezeki masing-masing, dan juga semoga menjalankan aktiviti harian dengan penuh ceria dan penuh kesabaran. Baiklah rakan-rakan sekalian, Kak Tina nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sekalian kerana sudi untuk like dan subscribe channel Kak Tina ya. Dan jangan lupa untuk video ini Kak Tina minta rakan-rakan semua like, subscribe dan komen. Okey, bahan-bahan untuk Kak Tina masak sambal sotong ada irisan bawang putih dan bawang merah, asam keping 1 keping, daun limau purut dan juga daun ketumbar serta daun bawang dan sambal tumis ya, yang sudah ready made. Okey, baiklah sekarang kita pergi kepada cara-cara memasak sambal sotong. Okey, Kak Tina gunakan irisan bawang putih dan bawang merah untuk tumisan. Ya, kita tumis sampai bawang tersebut berbau harum dan agak kekuning-kuningan. Okey, bagaimana dengan cuaca di tempat rakan-rakan sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan sekarang ni kalau kita lihat memang musim tidak menentu
tidak seperti dahulu. Sekarang ada ketika hujan, ada ketika panas yang amat, kemudian ada ketika mendung. Itu semua adalah aturan yang Allah telah berikan kepada kita. Dan untuk itu kita kena siap siaga atau bersedia untuk menghadapi apa juga kemungkinan. Baiklah rakan-rakan sekalian, sekarang Kak Tina dah nak masukkan sambal tumis sotong. Nak masukkan sambal tumis ke dalam gorengan. Okey, satu pack tu boleh masak untuk 3 atau 4 ekor bergantung kepada saiz sotong. Kalau saiz tu agak kecil mungkin sesuai untuk 4 ekor. Kalau saiz sotong tu besar jadi 3 ekor saja. Jadi alhamdulillah Kak Tina masak menggunakan 3 ekor sotong. Alah, masuk lagi mesej, tak boleh nak tutup dah. Okey, tak apalah, itu sebagai selingan. Dan Kak Tina gunakan sambal tumis ni dan sedap alhamdulillah. Dan sekarang Kak Tina sedang masukkan sos tiram, anggaran dalam 2 sudu makan sos tiram ya. Jadi kacau hingga naik bau. Kita tak perlu garing sangat sebab takut hangus, takut dia berbau hangit, jadi nanti sambal sotong dia tak sedap. Baiklah rakan-rakan, sekarang Kak Tina dah masukkan daun jeruk dan juga asam keping. Kita gaul lagi. Sama ada nak masuk sotong dahulu atau daun jeruk itu kemudian, itu bergantung kepada masing-masing lah ya. Kadang-kadang Kak Tina pun masuk sotong dulu, kadang-kadang masuk daun 5 purut ni dulu. Itu bergantung kepada keadaan lah. Okey, sekarang Kak Tina akan masukkan sotong. Sotong ni Kak Tina potong besar-besar ya. Jadi Kak Tina buat garisan di atas badan sotong tadi, atas badan sotong tadi untuk membentuk corak ya. Biar ada seni sikit, boleh nampak cantik dan menyelerakan. Ni masa rajin, kalau masa malas tu potong aja. Nah, kadang-kadang kita bergantung pada keadaan, nak cepat, masa masak pun terhad sebab ada kerja-kerja lain yang perlu kita buat. Okey, jadi rakan-rakan nampak kan bentuk yang ada pada badan sotong tersebut. Sebenarnya benda ni bukan benda baru, dah biasa. Kalau kita tengok chef-chef yang terkenal tu, dia macam-macam bentuk sebenarnya. Cuma Kak Tina pilih bentuk yang paling simple sahaja. Baiklah, sekarang Kak Tina akan masukkan apa? Masukkan secukup rasa. Garam tak perlu masukkan sebab rasanya garam dalam sos tiram dan juga dalam secukup rasa dan sambal tumis tu dah ada. Dah cukup. Okey, untuk masak sambal sotong ni Kak Tina tak masukkan air sebab takut sotong tadi liat. Jadi guna air sotong tu saja sebagai air untuk memasakkan sotong tersebut. Sebab kalau masukkan air rasanya macam, tak tahulah, bagi Kak Tina itu bergantung pada masing-masing lah ya. Bagi Kak Tina kurang suka sikit masukkan air untuk sotong. Okey, Kak Tina masukkan sedikit garam. Tambahlah sebab dah rasa tadi kan kurang garam. Okay, sikit je sahaja bubuh. Dan satu lagi Kak Tina tak letak gula sebab dia bukan pedas sangat ya. Kalau pedas tu Kak Tina kadang-kadang masukkanlah juga untuk mengimbangi rasa. Ada rasa pedasnya, ada rasa manisnya, ada rasa masinnya dan ada rasa masamnya. Dan yang terakhir Kak Tina masukkan daun ketumbar dan juga daun bawang. Daun bawang tu Kak Tina hiris kecil-kecil, tapi daun ketumbar tu Kak Tina potong besar panjang-panjang ya. Okey, baiklah rakan-rakan sekalian, video Kak Tina dah nak sampai ke penghujung. Jadi Kak Tina nak minta ribuan kemaafan andainya ada tutur bicara Kak Tina yang mungkin agak berbelit-belit ataupun mungkin ada yang menyinggung perasaan.
dan mungkin kurang enak didengar atau kurang sedap didengar, jadi Kak Tina mohon ribuan kemaafan. Dan jangan lupa like dan subscribe dan komen video Kak Tina ini, kerana dengan like dan subscribe dan rakan-rakan sekalian dapat membina dan membangun channel Kak Tina untuk terus berkembang. Baiklah rakan-rakan sekalian, semoga kita jumpa lagi pada video akan datang. Okey, sedap tak? Sedap tak? Mengelerakan. Jangan lupa cuba dan simple sahaja. Okay, kita jumpa pada for the next video watching. Thanks for watching my video. See you again for the next video. Bye bye. I love you all dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.